Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang sedang melihat rancangan kita pada hari ini, alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang berilmu, yang mana majlis ilmu ini akan didoakan oleh para malaikat insya-Allah. Dan alhamdulillah juga kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan pelbagai nikmat dalam hidup kita pada hari ini. Kita masih boleh bangun tidur, kita masih boleh buang air kecil, buang air besar, kita masih boleh bernafas dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita diberikan dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini bersama dengan saya Ustazah Nur Fatihah dalam rancangan Kisah-Kisah Al-Quran. Pada episod kali ini, episod yang keempat, insyaAllah kita akan sama-sama berkongsi ilmu tentang salah seorang kisah para rasul, iaitu mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya akan bawakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu tentang dialog sedih Nabi Ibrahim alaihi salam bersama ayahnya. Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Allah rakamkan banyak sangat kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada kisah tentang Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ada kisah Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tetapi apa yang saya nak kupas pada hari ini adalah tentang dialog Nabi Ibrahim bersama ayahnya. InsyaAllah, moga-moga kita dapat ambil iktibar dan ambil pengajaran supaya kita lebih memperbaiki diri kita pada masa akan datang, insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Ibrahim AS ini merupakan Allah bagi dia ujian yang lebih berat sedikit daripada para rasul yang lain. Kerana apa? Nabi Ibrahim ini Allah angkat dia menjadi seorang rasul ulul azmi. Yang mana rasul ulul azmi ini adalah rasul-rasul yang Allah beri lebih sedikit ujian daripada para rasul dan para nabi yang lain. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengutuskan seramai 124,000 para nabi di muka bumi ini. Ada 124,000 para nabi. Daripada 124,000 itu, Allah lantik seramai 313 untuk menjadi rasul yang akan menyebarkan dakwah kepada kaumnya. Daripada 313 itu, Allah rakamkan hanya 25 orang sahaja di dalam Al-Quran. Tentang kisah hidup para nabi ini seramai 25 orang sahaja di dalam Al-Quran. Dan daripada 25 orang itu, Allah angkat 5 orang sahaja untuk menjadi Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul yang akan diberikan lebih sedikit ujian di dalam hidupnya. Iaitu siapa? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim, Nabi yang akan saya ceritakan pada hari ini. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam, dan juga Nabi Isa alaihissalam, dan juga Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah nabi-nabi dan para rasul yang diangkat menjadi rasul-rasul ulul azmi dan seterusnya mendapat makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim ini bukan ujian yang biasa-biasa. Banyak sangat kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Banyak sangat tentangan daripada pihak ataupun daripada orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah ke atas Nabi Ibrahim sejak daripada Nabi Ibrahim kecil lagi. Bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini Allah sudah mengangkatnya ataupun Allah sudah memerintahkannya untuk menjadi seorang rasul, untuk menjadi seorang nabi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun bersungguh-sungguh menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, menyampaikan dakwahnya kepada ahli keluarganya. Tetapi inilah ujian dan cabaran, salah satu ujian dan cabaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang mana
yang mana darah dagingnya sendiri, orang yang terdekat dengan Nabi Ibrahim sendiri yang tidak mahu menerima dakwah Nabi Ibrahim, yang tidak mahu menerima kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu bapa Nabi Ibrahim sendiri. Bapa Nabi Ibrahim adalah namanya Azar. Bapa Nabi Ibrahim ini adalah seorang pembuat berhala pada zamannya ketika itu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, yang si anak ini sedang mencuba untuk mengajak orang ramai beriman kepada Allah, tetapi yang si ayahnya makin menyebarkannya ataupun adalah seorang pembuat berhala di zaman kaumnya. Maka bersungguh-sungguh ni Nabi Ibrahim sampaikan dakwah kepada ayahnya. Dan pada suatu hari, pada satu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kesopanan, dengan penuh rasa cinta terhadap ayahnya, datang kepada ayahnya dan memanggil ayahnya dengan satu panggilan yang sangat lemah lembut untuk memuju ayahnya ataupun untuk mengajak ayahnya beriman kepada Allah. Allah rakam perbualan dialog Nabi Ibrahim dan ayahnya dalam surah Al-Maryam, ayat yang ke-42. Nabi Ibrahim alaihissalam panggil kepada ayahnya dengan panggilan ya abati. Maksudnya di sini wahai ayahku. Ya abati ni adalah satu panggilan yang sangat sopan santun, yang sangat lemah lembut, penuh rasa cinta, penuh rasa kasih sayang. Dia panggil ayahnya ya abati, wahai ayahku. Nabi Ibrahim kata, wahai ayahku, ya abati, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat berkata-kata, bahkan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Begitulah kata-kata Nabi Ibrahim kan, dengan penuh lemah lembut. Dan Nabi Ibrahim pun ulang semula nasihatnya. Nabi Ibrahim kata pada ayat yang seterusnya, ya abati, wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah rahmatnya. Dengan penuh kesopanan, rasa cinta terhadap ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam panggil ayahnya dengan penuh lemah lembut, ya abati, wahai ayahku, wahai bapaku. Begitulah Nabi Ibrahim memanggil ayahnya. Namun alangkah sedihnya Nabi Ibrahim alaihissalam apabila Nabi Ibrahim ni panggil ayahnya dengan penuh lemah lembut, dengan penuh sopan santun, tetapi dibalas oleh ayahnya dengan panggilan yang ataupun dengan percakapan, perbualan yang keras, perbualan yang tidak ada rasa cinta terhadap anaknya, perbualan yang nak anaknya pergi jauh daripada dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan dan puan-puan, panggil ayahnya ya abati. Ya abati, wahai ayahku, wahai bapaku. Tapi ayah kepada Nabi Ibrahim panggil kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim panggil ayahnya ya abati, wahai ayahku. Tapi ayahnya balas semula kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Penuh dengan rasa, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kasih sayang terhadap anaknya. Allah rakamkan apa yang ayah dia balas terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Maryam ayat yang ke-46. Ayah dia kata, bapanya menjawab, patutkah engkau bencikan Tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika engkau tak berhenti daripada menyeru diriku dan menasihati diriku, sudah tentu aku akan merejammu, ataupun sudah tentu aku akan melontarkanmu dengan batu, dan lebih baik engkau tinggalkan diriku sendirian. Lebih baik engkau tinggalkan diriku sepanjang masa. Begitulah rasa, bagaimana tuan-tuan, rasa ayah Nabi Ibrahim ni rasa tak cinta ataupun rasa macam tak nak Nabi Ibrahim ni terus menerus menyampaikan dakwahnya kepada ayahnya. Maka ayah dia kata, pergilah engkau wahai Ibrahim kan, jangan terus menerus menasihati aku, tinggalkan ku diriku sendirian. Kalau kau teruskan lagi, aku akan merejammu. Begitulah dialog ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Alangkah sedihnya tuan-tuan dan puan-puan, hiba hati Nabi Ibrahim sedih
Bila mana panggil dengan ayahnya, ya abati, wahai ayahku, wahai bapaku, dengan penuh sopan, santun, lemah lembut. Tapi ayah dia balas, wahai Ibrahim, ya Ibrahim. Tanpa ada rasa cinta, hanya ingin Nabi Ibrahim ni terus pergi menjauh daripada diri dia. Itulah. Tapi inilah sifat orang beriman, inilah sifat orang Muslim, inilah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ayah dia berkata dengan kekerasan, membalas perbualan Nabi Ibrahim tersebut dengan kekerasan, kan, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, jangan kacau aku, kau pergi jauh daripada aku. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam balas ucapan ayahnya dengan penuh lemah lembut, dengan penuh sopan santun. Nabi Ibrahim kata, wahai ayahku, wahai bapaku, selamat tinggallah ayah. Nabi Ibrahim kata, selamat tinggallah ayah. Aku akan berdoa memohon kepada Tuhanku mengampuni dosamu. Sesungguhnya ia sentiasa melimpahkan rahmatnya dan ihsannya kepada diriku. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sifat orang-orang beriman. Bila mana ayahnya mengasari dirinya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam terus-menerus ingin mendoakan ayahnya setiap masa, ingin mendoakan ayahnya agar ayahnya terbuka hati untuk menerima ajaran Nabi Ibrahim, untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang sedang menonton rancangan ini, kita boleh ambil iktibar, kan, orang buat jahat kepada kita, tapi kita balaslah dengan kebaikan. Dan juga kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Jangan mudah berputus asa. Kemudian kita sebagai seorang anak perlulah seperti Nabi Ibrahim, walaupun tak sama, tak sefikrah dengan ayahnya, tapi Nabi Ibrahim pujuk ayahnya, panggil ayahnya dengan panggilan yang sangat baik, sangat manja, sopan santun, lembut, kan, wahai ayahku, ya abadi, wahai ayahku. Begitulah kita sikap seorang anak. Janganlah kata ke, kan, jangan tinggi suara kepada kedua ibu bapa kita. Kerana apa? Mereka lah yang telah membesarkan kita, yang telah memberi kita segalanya. Maka janganlah kita meninggikan suara, apatah lagi berbuat jahat ke atas kedua ibu bapa kita. Dan sebagai ibu bapa juga perlulah berkasih sayang dengan anak, perlulah rasa cinta dengan anak, supaya bila mana dalam keluarga itu sama-sama berkasih sayang, sama-sama ada rasa cinta antara satu sama lain, InsyaAllah kita akan dimasukkan ke dalam syurganya dengan asbab kita sama-sama mengajar ahli keluarga kita untuk beriman di jalan Allah, untuk lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita sama kongsi-kongsi ilmu ini, kita dapat ambil iktibar. Saya sendiri dapat ambil iktibar. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang sedang melihat rancangan ini dapat ambil iktibar, dapat ambil pedoman hidup agar kita menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa kepadanya. InsyaAllah, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.